Alhamdulillah. Okay, good, bagus. Okay, so saya akan menulis di atas Microsoft Word punya dokumen ni. So you all boleh tengok lah Jadi macam yang saya sebutkan tadi, saya berani untuk sentuh tentang first part, a half of first part separuh daripada part pertama dalam kursus ini adalah kerana kita dah biasa dengan nombor. Itu sebab dia Jadi okay, the first half of the first part the first half of the first part which is arithmetic lah. Arithmetic. Campur-campur ejaan dia. Gila kot, entah ejaan dia saya tak sure. Okay, so arithmetic ni berkenaan dengan nombor lah. Operasi-operasi kat atas nombor. Operasi ke atas nombor. Arithmetic ni is operation on the numbers Okay, sepanjang-panjang awak dah lama di sekolah sampailah umur sekarang ni. Sekejap saya save dulu ni. Save as. Komputer saya pun slow juga Jangan ingat komputer saya powerful sangat. Lambat je ni Sekejap. MTN 212. Okay. Arithmetic notes. Okay. Berbalik pada ayat saya tadi, sepanjang-panjang awak dah belajar daripada sekolah sampai sekarang, apa antara operasi aritmetik yang paling asas yang boleh kita laksanakan? Operasi ke atas nombor. Saya bagi hint lah senang tambah. Okey, tambah addition. Okay, ini operasi yang boleh kita buat atas nombor Yang lagi apa dia? Yang paling basic. Tolak. Ada 4 Yang lagi? Darab bahagi. Ini maksud dia operasi aritmetik. Tambah, tolak, darab bahagi ni namanya operasi aritmetik Make sure you fokus tentang dia punya terms Ini adalah operasi aritmetik. Aritmetik. Okey. Cuba bagi saya satu contoh operasi tambah yang paling mudah. Paling tu panjang saya maksudnya memang betul-betul mudah lah. Paling mudah. Macam 2 tambah 2 ke doktor? Ya, saya. Cuba bagi nombor tu ni sikit, jangan nombor yang sama nanti confuse. Apa contoh? 2 tambah 3. 2 tambah 3. Okey, 2 tambah 3 ni paling mudah 2 tambah so jawapan ini adalah 5. Dia kalau nak guna Microsoft Word ni kena dia kena template buat operasi tambah macam ni aritmetik ni kena guna jadual baru dia cantik lepas tu kita hilangkan dia punya border ni macam tu. So yang ni kita buatlah border bottom dengan ni, bottom border dengan top border. Macam tu So 3 ni paling mudah lah aritmetik tambah Okay. Begitu juga yang tolak, darab, bahagilah. Ini paling simple. Okay. Ini berkenaan dengan operasi aritmetik lah Okay, berkenaan dengan nombor. Okay, sekejap. Dia berkenaan dengan nombor. Yang panjang awak belajar di sekolah sampai sekarang, okay, nombor ni bermula daripada angka berapa? Sifar. Okay, sifar. Kemudian diikuti dengan? 1, 2, 3, 4, 5. Apa lagi? Lepas 5? 6, 7, 8, 10 sampai... Pelan-pelan, slow. Okay, lepas 9 apa? Lepas 9? 10.
10. Lepas tu 11. okay, sekejap, stop sekejap and again dalam kelas ni berkaitan dengan konsep nombor so jangan complicated sangat. So tak payah pergi jauh-jauh, kita main sekitar sini je okay, relax, just relax. Okay, so tadi kita cakap bermula daripada sifar hakikatnya bukan bermula daripada sifar lah sebenarnya, sebab kita ada nombor negatif kan. So infinity kiri dan kanan kalau garis nombor tu infinity, tapi bila awak kata bermula dengan sifar, okay, maksudnya nombor ni nombor-nombor yang ke arah kanan lah. Dia termasuk nombor sifar dan nombor-nombor positif yang lain. Sifar ni dia bukan nombor positif Sifar ni dia neutral, dia negatif pun tidak, positif pun tidak. Tapi bila masuk satu ni startlah nombor positif. Ini semua orang tak, saya harap semua tahulah kan, juga dah sem 2 3 tak tahu Dia nombor positif Okay, cuma tadi saya suruh stop dekat 11, sepatutnya stop dekat 10 ni sebenarnya. Okay, tak apa. Okay. Apa yang you all nampak perbezaan di antara nombor yang banyak-banyak ni, bermula daripada sifar sampai 9 dengan nombor 10? Apa beza daripada rupa paras dia yang you all nampak? Double digit. Double digit, yes. Dia ada 2 digit Itu yang paling obvious lah, paling obvious. Paling obvious dan sebenarnya paling penting juga kalau you all nak tahu kenapa dia penting Okay, kenapa dia penting? Sebab di sini antara 9 dengan 10 ni dia border dia are border here. Ada sempadan di mana sempadan pertama dia sempadan nombor ataupun nombor atau angka yang mengandungi 1 digit dengan nombor yang mengandungi 2 digit. Okay. Itu penting Okay, yang tu dia punya konsep yang nombor yang pertama lah. Okay, lepas 10 ada nombor berapa? After 10 we have 11. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. 21. Okay, stop sekejap Okay. Yang ni semua 10, 11, 12 sampai 19 lah. But starting from here we have 20 So agak-agak daripada struktur rupa paras dia ada perbezaan tak? Yang awal ni, yang 10 sampai 19 dengan 20 dan seterusnya. Ada perbezaan tak dari rupa paras dia? Ada. Starting digit. Okay, starting digit. Okay, dari segi kalau nak compare dengan jawapan yang tadi, macam awak cakap ni tadi, starting digit, itu konteks daripada digit tu Dan kalau nak compare dengan ayat tadi, the number of digit tu, ada beza tak? The number of digit, bilangan digit, ada beza tak antara dua ni? Tak. Tak ada. Tak ada tak ada. Okey. Menarik jawapan tadi menarik Saya nak ulas sikit daripada segi konteks. Konteks ni penting bila kita nak jawab soalan Okey. Jawapan awak tak ada salah, betul. Awak kata starting digit dia bermula dengan 2. Bagus. Memang itu peringkat berikutnya memang saya akan tanya soalan itu. Tapi untuk permulaan ni saya tak nak tanya soalan itu lagi. Okay, saya nak tanya tentang jumlah digit dalam nombor. Sebab apa? Sebab dekat sini tadi kita bercakap dalam konteks jumlah digit dalam nombor. So dekat sini pun saya bagi soalan yang sama juga. Apa yang awak boleh komen ataupun nampak dekat sini. Apa yang awak boleh nampak dari segi rupa paras dia. Sama kan dengan soalan tadi. Soalan kat sini pun saya tanya benda yang sama juga. Jadi jawapan pun dalam konteks yang sama, which is tak ada beza lah sebab dia 2 digit. So tak ada beza. So jawapannya adalah tidak ada beza. So ini dinamakan, okay, ini saya just nak general. Bila kita menjawab soalan for any circumstance, tak kisahlah you all pergi interview ke exam ke apa-apalah, make sure jawapan tu dalam konteks. Macam mana nak tahu jawapan dalam konteks? Tengok pada soalan. Kalau soalan tu sama dengan soalan previous dan jawapan yang previous tu pun dah betul, untuk yang kedua ni pun konteks yang sama juga. So let's say kalau tak jelas, you all boleh bertanya balik. Boleh terangkan lagi soalan tu macam mana? Macam tu lah. Sebab tu kita kena kurang bercakap dan banyak mendengar. Kan? Tu practice lah, orang kata practice. Bila kita banyak mendengar, kita boleh evaluate, orang ni bercakap tentang ini, bukan tentang ni. Macam tu. So bila kita boleh bezakan, kita boleh differentiate benda ni,
Maksudnya bercakap dalam konteks. So kita taklah merapu-rapu. Sebab saya tengok orang sekarang ni banyak merapu Kita cakap pasal A, dia cakap pasal B. Cakap pasal B, orang cakap pasal C. Bila-bila pun tak habis. Tak habis So menimbulkan perbalahan, pergaduhan, orang macam-macam lah maki hamun. So saya nak avoid lah benda tu berlaku dalam kalangan student saya. Kita nak jadi orang yang terbaik, kita tak nak orang bergaduh, kita tak nak jadi sebahagian daripada orang yang tak faham apa orang cakap ataupun marah tak pasal-pasal nak marah kan. Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan adalah mendengar. Mendengar dengan baik, mendengar, menilai, kemudian baru kita kalau tak faham minta penjelasan. Kemudian sebab kita takut apa yang kita cakap tu betul tapi salah, bukan dalam konteks apa yang ditanya. Itu yang tadi markah exam banyak kurang tu. Biasanya soalan exam dia akan dinilai oleh 2-3 orang penilai tau, sebab nak bagi faham daripada majoriti punya konteks. Maksudnya dalam satu ayat tu A pandang sudut lain, B pandang sudut lain, C pandang sudut lain. So macam mana nak bagi pandangan tu sama? Dia kena majoriti sama, biasanya 3 orang lah majoriti kan. Kalau semua pandangan yang sama ataupun 2/3, 2 daripada 3 jawab sama ataupun sama dia punya konteks, maknanya soalan tu betul lah. So student sepatutnya faham ataupun orang yang membaca sepatutnya faham soalan tu dari konteks yang majoriti tu. Kalau lah tak sama, kalau student membaca soalan tu tak sama dalam konteks majoriti, ada 2 kemungkinan. Sama ada student tu terlalu pandai, ni jawapan dia betul lah dan advance. Betul dan advance. Macam tadi kan, betul dan advance. Satu lagi, dah lah salah, lepas tu merapu-rapu. Yang ni kita kesian ni. Kan, tak tahulah apa yang dia buat sepanjang satu semester belajar. Okay. So whatever it is, within the context. Within the context. Jangan risau, saya takkan tanya the first soalan lain, second soalan tak ada kaitan. Tak ada. Dia mesti ada kaitan dia dengan soalan-soalan sebelumnya. Okay, back to our class our discussion. So di sini tak ada perbezaan lah dari sudut jumlah digit. Okay. Okay, kalau nak bercakap dari sudut jumlah digit ni, bermula daripada 10 sehingga nombor apa yang mempunyai jumlah digit yang sama? Itu soalan saya. 99. 99. Okay. So 10 sampai 99 jumlah digit dia sama, which is 2 lah. Okay, after 99, di sini ada border Di sini ada border, sama macam border tadi juga. Okay, after 99 we have 100. 100. Apa nombor terakhir yang mempunyai jumlah digit yang sama? 999. Okay, simple. Kemudian ada border lagi. And then starting with, the next number starting with 1000. 1000. Ada 4 digit kan? Sampailah 9999. Dan seterusnya lah. So nombor ni panjang Okay, saya bagi 4 keadaan 1, 2, 3, 4. 4 level ni. So saya harap you all faham lah apa saya cuba sampaikan hari ni tak ada student international kan? Is there any international student here today? Tak ada Okay, kalau ada beritahu. Okay, no international student Okay, alright. Okay, ini berkenaan dengan bentuk nombor lah. Dia bermula dengan 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit sampailah kalau juta 7 digits, billion 8 digits dan seterusnya Okay. So okay, yang ni tak sama macam konteks tadi Okay. Cuma saya nak tanyalah soalan saya yang seterusnya. Okay, sebenarnya okay, tanpa kita semua sedarilah sebenarnya okay, dalam dunia ni, dalam nombor-nombor yang kita dah sebut tadi ni, okay, ada berapa digit sahaja sebenarnya, ni soalan ada berapa digit yang digunakan untuk membentuk nombor dalam dunia kita ni? Ada berapa digit sebenar-benarnya? Ataupun in reality, how many digits actually we have to create numbers? 9. 9. Okay, ada jawapan lain? Simple je. Ada berapa digit yang kita gunakan? Ada berapa digit maksudnya yang kita gunakan untuk buat nombor? No sir, 10 including 0. Yes, 10 including 0. Okay, faham tak yang lain-lain? Kali
Saya tak nampak gimmick kalau you all type saya tak nampak sebab saya tengah tengok apa nama ni word ni. So kalau ada apa-apa gunakan mikrofon bertanya. Okey, setakat ni faham tak tentang jumlah digit yang digunakan untuk membentuk nombor dalam kehidupan seharian kita? Ada 10 digit, faham tak yang tu? Yang lain? Faham, sir. Okey, 2. Kita ada 13, 15. Kurang-kurangnya minimum 5 orang kena faham. Yang 3 orang lagi ada, 3 orang untuk backup lagi. Faham, sir. 3, Faham, sir. 4. Seorang lagi. Faham, doktor. Okey. So maknanya okeylah satu lebih kurang one third is understand what I'm trying to tell you ya. Okay, bagus. Okay, so jumlah digit ada 10 which is 0 to 9. So we use this digit to form a number ya. Saya highlight sikit. Okay. Okay. Itu dari sudut jumlah digit lah ada 10. Okey, kemudian untuk membentuk digit yang seterusnya. Okey, sekarang baru kita bercakap tentang yang tadi, yang kata bermula dengan digit 2 tadi Ada kawan awak cakap bermula dengan digit 2. So I take this one, kita jadikan contoh Okey, saya letak dekat sini. Okey. So ini saya panjangkanlah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25, 26, 27. Inilah saya bawa ke bawah macam ni. Saya hilangkan dia punya. Okey. Dulu. Saya dah bahagi-bahagikan ikut kumpulan maksudnya ikut starting digit tadi kawan awak cakap 19 ni bermula dengan 1, 20 ni bermula dengan 2. So now we are going to focus from that context Okay, 75, 6, 7, 8. Kita buat sampailah nombor 90 lah. Ini untuk 2 digit 92, 93, 96, 99. Untuk 2 digit Saya tak sentuh lagi tentang 3 digit. Okay. Okay. Kalau you tengok the pattern of the digits pattern digits. Okay, kalau nak cakap tadi yang ni bermula dengan 1, after 19 kita bermula dengan 2, after 29 we continue with 3 sampailah 9 lah. Okay. Kalau tengok apa kita buat ni pengulangan Dia pengulangan iteratif. Pengulangan. Okay, for the first line we combine 1, 1 and 0. And then 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6, 1 and 7, 1.8, 1 and 9. Habis digit. So kita ada sampai 9 saja. Macam awak sebut tadi kalau nak sebut ada 10 digit bermula pada 0 sehingga 9. Jadi untuk yang second level, maksud saya second level ni adalah nombor yang menggunakan 2 digit. Okay, macam mana nak bentuk, how to form the 2 digits number. Okay, for the first group, we use 1 and we combine 1 with 0, 1, 2, 3 until 9. For the first group of 2 digits. And for the second group of 2 digits, we combine 2 and 0, 1, 2, 3, 4 until 9. And the third group for this 2 digits number, we start with 3 until 9. Okay. Towards the end, sampai hujung bermula dengan 9 and then combine 9 with 0 to 9 until 9 and 9. So that's it. So there are 10 groups Ada berapa group sebenarnya dalam ni? Untuk 2 digit nombor kita ada, nanti saya ni untuk 40. Ada berapa group kita tengok
47. And then we have 50 until 59 lah. And then we have 60. We have 70. Then you have 80. 90. So how many groups are there? How many groups are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 9 group. Kenapa ada 9 group bukan 10? Why do we have only 9 group, not 10? Sedangkan kita ada 10 digit. Apa yang orang rasa? Jawab je apa-apa, tak apa, it's okay. Kita ada 10 digit kan, starting from 0 until 9, but the combination of 2 digit, we only have 2, 4, 6, only 9 groups. Why is this happen? Combination apa yang tak wujud? Combination 100. Bukan, ini tentang 2 digit. Kita tak masuk 3. Ini kumpulan 2 digit ya. Yang tadi yang warna orange ni kumpulan 1 digit. Kita ada 9 kan? 10. Kita ada 10. Ni kumpulan untuk yang ada 1 digit saja nombor tu. Ini kumpulan yang ada 2 digit. So kita bercakap dalam konteks kumpulan yang ada 2 digit. Gitu. Kenapa ada 9 group bukan 10? Sebab tak guna nombor kosong kat depan. Ya, sebab tak ada combination starting with 0. Tak ada. Sebab apa tak ada? Agak-agak. Tak apalah, biasa jawab lah. Nanti tak, okay. Bukan saya tak nak jawab, nanti lagi lama prosesnya. Okay, kenapa kita tak ada combination of numbers starting with 0? Sebab 0 ni nilai dia neutral. Neutral. Dia hanya ada satu sahaja kosong dekat dunia ni. Dia tak ada nombor kosong-kosong. Nombor kosong-kosong-kosong tak ada ataupun nombor kosong ataupun 0,000 tak ada. 0,100 pun tak ada. 0,10 pun tak ada. Kita hanya ada kosong sa. Kan kita belajar dulu kan, sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, kan? 10,000 macam tu. So kosong dia the only number, the unique numbers that they are no partner. Maksudnya dia tak ada combination of 00 and 000, no. Because why? Because 0 is a unique number. In the middle. Okay. Bila bercakap tentang middle ni, middle value ni, okay, penting middle value ni sebenarnya konsep asas kehidupan. Gitu konsep asas kehidupan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kosong ni lah membentuk simetri. Awak bayangkan kalau diri awak bukan simetri. Belah kanan mata awak bulat. Belah kiri mata awak panjang, sepet. Belah kanan badan awak telinganya panjang. Belah kiri badan awak telinganya bulat. Dia tidak simetri kan? Tak simetri. Kaki pula sebelah panjang, sebelah pendek. So ini untuk yang complete full set of human lah yang saya masukkan Yang mana tak full set tu saya tak mahu banyak-banyak lah Just to go let you know what is the role of symmetry ataupun zero in our life. Jadi itu pentingnya zero ni. Dia kena ada simetri, dia kena ada titik tengah. Sama juga macam kita nak bentuk garis masa. Garis masa kan starting from Japan kan. Japan negara pertama yang nampak yang kita kira hari itu bermula. Kan. So matahari yang keluar di Japan tu adalah matahari yang pertama untuk hari berkenaan. Kemudian akan diikuti oleh negara-negara yang lain. Kan. Sebab tu macam kita lambat sikit lah. Japan dah masuk hari Rabu pagi, kita masih hari Selasa. Bila Japan dah Rabu tengah hari, kita baru masuk Rabu pagi. Kita lambat sikit sebab it's starting by Japan. So simetri nombor nak kira masa tu bermula dengan Japan. Sama juga dengan benda-benda yang lain yang kita buat, dia mesti ada starting point. Itu ciri makhluk, ciri hidupan. We are living things. That is the element of living things. Itu yang membezakan kita dengan Tuhan. Gitu. Tuhan, dia tak ada mula, tak ada akhir. Dia sentiasa ada. Memang itu above our logic lah. Above our logic.
Tapi all living things dia mesti ada starting point. So macam nombor dia tadi zero lah. Macam masa tadi starting with Japan. Okay. So before starting point ni dia ada nombor berlawanan. Maksudnya couple lah, couple berlawanan. Lelaki perempuan dia berlawan So berlawanan opposite ni dia akan jadi couple. Sebagai contoh, opposite bagi boys ada girls. So couple for boys is girl. Opposite bagi apa lagi? Siang adalah malam. Opposite So dia ada dua. So ini pun sifat manusia juga. Tuhan ada satu manusia dia ada, living things at least dia ada dua. Sekurang-kurangnya lah. And could be more than that. Okay. Ini konsep nombor yang kita guna dalam hidup kita sebagai living things yang kita tak sedar. Orang dulu macam mana mereka buat nombor, how they start the evolution of numbers, macam mana evolusi number tu bermula. So dia couplekan dua-dua, lelaki perempuan, siang malam, panas sejuk, macam tu So that is the concept of numbers So dia mesti ada dua. Jadi so ada dua tadi konsep nombor yang saya sebut. Yang pertama, zero is unique number. Dia ni simetri lah, dia akan menyebabkan simetri tu wujud, dan lepas simetri tu wujud maksudnya ada nombor yang berpasang-pasangan lah. Jadi zero is a starting point. So zero itself, for zero itself, it has no couple. Sebab dia tengah-tengah dia bisa di tengah-tengah. Tengah-tengah peralihan tu Jadi sebab tu that is why the set of numbers with 2 digits only have 9 set. Ada 9 set saja 10 sampai 99. Dia bukan 10 set because of zero have no partners. Okay. So itu konsep nombor yang sepatutnya kita tahulah kita tahu. Kita tak mahu guna saja nombor tu, but we want to know the concept bagaimana nombor itu digunakan dalam hidup kita. Macam masa tadi kan, macam mana masa digunakan dalam hidup kita. Samalah macam mana masa kita tentukan untuk contoh di Semenanjung pukul 5 kita boleh main bola dekat pukul 6 lah, 6.30 boleh main bola dekat padang. Dekat Sabah Sarawak dah tak boleh main bola tengah padang sebab dah gelap. Contoh Tapi masa sama 6 petang. Kenapa itu berlaku? Sebab starting point Sabah dengan Borneo dengan Semenanjung tak sama. Borneo ni lebih dekat dengan arah Japan, China belah sana kan. So dia punya hari akan berlalu lebih pantas. Sebab tu dia gelap cepat, kita gelap lambat. Tapi kenapa timing sama? Timing sama tu kita sebagai manusia yang decide. During Mahathir's time, masa dia jadi Prime Minister, dia yang set up supaya masa kita sama dengan Borneo. Sebab apa? Untuk memudahkan urusan. Kan kalau macam kerja, kalau ada kan kita nak nak network connect from one state to one state. Bayangkan kalau sini, bayangkan kalau ikut natural time kan, maksudnya pukul 6, maksudnya masa tak sama, so susah nak communicate. Sabah Sarawak dah tutup, sebenarnya buka. Sabah Sarawak dah buka pukul 6 ke 7 dah buka pejabat, sebenarnya tutup lagi. So susah kan. So untuk memudahkan proses, dia samakan tempoh masa tu. Itu saja. Dari segi natural, nature of the time masih lagi tidak sama sebab Sabah Sarawak dia berhampiran dengan garis kosong tadilah, which is Japan. Itu pentingnya pentingnya kita masa nombor ni kita gunakan untuk mengurus hidup kita. Bayangkan kalau hidup awak tak ada umur, so how to calculate your birthday, how to calculate your age kan. Sebab kita punya sistem badan depends on age. Makin lama makin tak kuat, so let's say kalau sakit ubatnya berbeza, macam tu. Itu dari sudut umur. Dari sudut apa lagi, unit ID, IC. Bayangkan kalau IC tak ada, how to recognize citizen dalam Malaysia? Dia tak ada unit number. Kalau nak cari orang macam mana, apa yang mewakilkan kita dalam Malaysia ni, apa yang mewakili diri kita? IC lah. Kalau nama, ada banyak nama yang sama. Kalau rupa, ada 2-3 rupa yang sama. Kalau jenis rambut pun ada yang sama. So untuk membezakannya hanyalah nombor. Itu contoh penggunaan nombor. Macam mana manusia menggunakan nombor untuk mengurus kehidupan dia. So ini berkaitan dengan nombor lah. So back to our discussion tadi. So dekat sini ada 10 digit lah. 10 digit ni kita manipulate dia to create another numbers. So because of these 10 digit
So sistem nombor ni dia ada nama dia ya, ada nama. Ada nama. Okay, sistem nombor ni kita panggil dia sebagai sistem nombor decimal. Decimal ni nama saintifik lah Sekejap. Nama dia adalah, the name for this number, the collection of number ni adalah namanya adalah decimal. Ini saintifik lah. Kalau bukan saintifik kita panggil dia sebagai perpuluhan. Ini bukan perpuluhan dot tu yang dot. Bukan point number. No, ini perpuluhan sebab dia 10. Dia sebab dia 10 digit kan. So nama dia perpuluhan. Because of 10 digits lah. Because of 10 digits used to create the numbers lah. Ada numbers. Macam tu 10 digit digunakan untuk mencipta nombor-nombor yang lain. Okay. Okay, macam saya sebutkan tadi, dekat sini atas ni ada operasi aritmetik yang kita boleh gunakan untuk ke atas nombor-nombor perpuluhan ni lah. Ada tambah, tolak, darab, bahagi. This one is familiar You all sangat familiar. Ni kita just nak revise balik. We just want to revise whatever the concept that you have learned from the secondary school, from the primary sampailah sekarang you all belajar kan. Okay. So konsep nombor and then operasi aritmetik. Okay. Untuk kelas saya for this course, I will introduce you to 3 more number system. Okay. Ada 3 lagi. There is 3 more number system that I will introduce you in this class. Okay. Jadi yang decimal ni saya harap you all ada familiar Ada apa-apa soalan tak tentang nombor decimal? Ini konsep. Konsep Ada apa-apa tak you all nak tanya lagi tentang konsep nombor ni? Had ni saja only this towards this limit jangan fikir more than this. Maksudnya kalau ada nombor-nombor ni macam mana pun kan. Tak payah fikir jauh-jauh. Do not think too complicated. I just want you to understand the concept of decimal number. Okay. Boleh sesiapa simpulkan tak apa yang you all faham? Seorang pun cukup lah kot. Wakil, apa you all faham tentang decimal number yang saya dah sebutkan tadi? Boleh ulas balik tak? Seorang satu pun tak apa, bukan nak semua, seorang satu. Ulas balik je apa yang saya dah terangkan tadi. Satu pun cukup. Okay. Nombor-nombor yang lain lah maksudnya. 2 digit saja ke? Kalau nombor-nombor 3 digit boleh gunakan digit yang sama tak? Any number lah. Okay. Apa nama nombor ni? Nama konsep ni? Yang ada 10 digit ni, apa nama nak panggil dia sebagai apa? Nombor-nombor? Yang bawah ni ada tulis. The last sentence. Decimal. Okay, so nama dia decimal. Yes, good. Okay, itu saja yang saya dah tahu. Okay, itu saja. Okay, so okay, betul lah tu. Okay, cuba tadi penambahan sikit. Digit-digit yang 10 digit tadi tu boleh digunakan untuk membentuk nombor-nombor yang lain juga. Bukan setakat 2 digit.
Macam-macam nombor kita boleh buat. Cuma kalau nak cerita semua susah lah. Tak habis lah kan, nombor ada banyak, billion, trillion, million, nano, pico, macam-macam kan. Kalau negatif tu sampai nano pun ada kan. So many numbers. But the concept is that numbers is create by using these 10 digits. Tu je. Dan nombor dia adalah perpuluhan. Settle. Okay. Di dalam kelas saya, okay, saya akan perkenalkan 3 lagi sistem. 3 sistem ni yang pelajar dah mula confuse ni, sampai quiz pun kena buat 2 kali. Dia confuse, saya tak tahu kenapa confuse, benda simple je. Don't think too much. Okay. Dia 4 sistem, 3 lagi sistem nombor yang akan saya introduce. 3 lagi maksudnya tidak termasuk desimal lah. Okay. Satu sistem nombor, maksud daripada 3 ni, one of them, tak apalah, saya tunjuk contoh teruslah. Tunjuk contoh, senang. Okay. Ini kalau ada 10 digit, desimal ni ada 10 digit. Let's say lah dalam dunia ni, digit yang ada ni tak sampai 10. Let's say the digits is not 10. The collection of digits bukan 10. Let's say kita ada 7 sahaja. 7 sahaja. Okay. 7 maksudnya kurang daripada 10 lah. Tadi kita ada 10, yang ni kita ada 7 saja. Kenapa saya ambil 7? Boleh je ambil nombor-nombor lain. Banyak sebenarnya, tapi tak habislah kalau semua benda kita nak buat kan. So kita ambil contoh, kalau 7. Settle, habis masalah. Tak payah fikir jauh-jauh ni. So kalau ada 4, kalau 3, no. Senang cerita kita ambil 7. Contoh, ada 7 digit saja. Okay. Let's say kalau sistem nombor di dunia kita ni ada 7 digit saja. Okay, dan digit tu bermula dengan digit 0. Andai kata sifar kan, sebab sifar ni starting of the digits. Apakah digit-digit yang wujud dalam sistem nombor yang ada berapa tadi? Ada 7 Sudah ada 8 Saya ambil 8 lah, saya ambil 8. 8 sebab nota kita 8. That's why I ambil 8. Okay. Let's say kita ada 8 digit. Okay, apakah digit-digit yang ada dalam 8 tu lah, starting with 0 and then followed by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup 8. 2, 4, 6, 8. Cukup 8. Okay. Nama dia dulu. Kita bagi nama lah. Kita bagi nama. Sebab senang nak refer. Kita bagi nama. Okay, nama dia octal. Octal scientific name lah, octal. Kalau non-scientific is perlapanan. Because it has 8 numbers, 8 digits. Scientific name is octal. Octagon lah, in shape we call it as octagon. Octagon ada 8 side in the shape. Tapi dalam ni kita panggil octal lah. So ada 8 digits, namanya octal. Apa-apa hal pun kita letak nama dulu lah, senang sebab kita nak kenal apa-apa pun dia punya basic rules of berkenalan, kena tahu nama. You kenal orang ke, kucing pun letak nama so nombor pun kita letak nama, apa-apalah letak nama dulu. Baby baru lahir pun kita bagi nama dulu. Sebab tu orang barah kalau kita panggil hoi, hoi main sini, macam tak ada knowledge sebab semua benda starting with names. So nama dia octal atau perlapanan. Okay. Kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so ada 8 digit. Okay. Digit yang seterusnya agak-agak kamu, salah pun tak apa. Lepas 7 ada apa? Digit apa? Ingat konsep dia, konsep yang awal ni tadi. Dalam konteks dia, okay, lepas habis digit, maksudnya yang guna 1 digit ni, nombor yang guna 1 digit, dia ada kaedah untuk digit yang seterusnya. Jadi kaedah yang sama juga kita imply dekat sini. Okey, lepas 7, nombor apa? Repeating 1, 0, 10. Ya, betul. 1, 0 and then? 7, 1, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17. teruskan lagi. 20. 20 until 27. 27 and then continue with 30. good, bagus. Okay.
Nampak? Bagus. So you all faham konsep. Maksudnya bila dah habis digit, macam mana kita, apa idea yang ada untuk menyambung lagi nombor? So idea dia konsep sama. Kita repeat balik. Kita copy balik. So dia guna, dia couple digit yang ada. So 10, 11, 12. Jadi bila guna nombor pelapanan ni, okay, jumlah nombor yang wujud makin banyak ke makin kurang? Makin kurang sebab 8 dengan 9 tak wujud. Makin kurang. Okay, bagus. Okay, now saya nak buat comparison kalau kita buat operasi tambah between decimal dengan octal. Sebab kita kata kurang tadi kan, sebab tak wujud 8, tak wujud 9, jadi nombor makin kurang. Jadi mesti ada perbezaan dalam operasi aritmetik. Okay, so saya nak tunjuk, kita nak tengok sama-sama apa perbezaan operasi aritmetik tu. Kita ambil nombor yang paling mudah. Okay, untuk yang perpuluhan ni paling mudah. Kita ambil 9 lah. 9 sebab dia border kan, dia masalah border ni, dekat border ni biasa kita agak confuse. Kalau nombor-nombor yang bukan border, kita okey, tak ada masalah sebab dia common, keep on repeating the same things. Sampai border dia dah berubah, okay, dah mula orang kata diam. Macam mana ni? Macam tu. So kita ambil contoh border. Okay, border 9 katakan kita buat operasi aritmetik tambah. Okay, 9 campur 1 jadi berapa? Untuk decimal, 9 campur 1. 10. Ini semua orang tahu. Tanya adik awak darjah 1 pun dia tahu 9 campur 1, 10. Okay, dalam sistem pelapanan, octal number system, 9 plus 10 wujud tak? 9 plus 1 wujud tak? Tak wujud. Okay. Itu yang pertama. 9 plus 1 tak wujud sebab 9 tak wujud. So kalau ada soalan, katalah soalan tu kadang-kadang dia merangkap kamu tau. Dia bagi contoh, okay, selesaikan selesaikan operasi tambah berikut dalam sistem octal, katakan selesaikan operasi tambah berikut dalam sistem octal. Kemudian soalan tu bagi 19 campur 18. Apa awak nak jawab? Invalid. Jangan pergi selesaikan masalah tu because it is invalid. 8 dan 9 tak wujud. Okey, jadi dekat sini, dekat border ni, okay, 7 campur 1 jadi berapa jawapan 7 campur 1? Dengar dalam sistem octal 10. Selesaikan, okay, 7 campur 1 adalah 10. 7 wujud 1 pun wujud. So tak ada masalah. The invalid ni kalau ada 8, awak nampak je 8, huruf nombor 8 dalam sistem octal automatic invalid. Awak nampak 9, tak salah 19 ke, 900 ke, 119 ke, 118 ke, yang itu jawapan dia invalid. Tapi kalau 7 campur 1, 7 tak ada masalah, dia wujud dalam octal. 1 juga wujud. Jadi 7 campur 1 adalah 10. 7 campur 2, 11. So itu yang buat macam confuse sikit. Confuse sikit je, tapi jangan confuse banyak sangat sebab kita nak belajar sistem nombor yang lain. Itu tujuan kursus ini diwujudkan. Kita nak bermain dengan nombor. Jangan straightforward satu nombor je. Kita tak jadi kreatif. Okay. Jadi arithmetic dia berbeza untuk octal as compared to octal and decimal. Okay. Itu kalau kurang digit. Kalau dah kurang mesti ada lebih, betul tak? Takkan nak belajar kurang saja. Tengok lebih pula. Ini saya ambil contoh octal ada banyak lagi, ada yang 5 digit saja, ada 6 digit saja, ada banyak lah. So yang lain tu based on maksudnya itu luar daripada topik kita lah, tapi wujud benda tu Katakan sistem nombor yang hanya ada 5 digit saja wujud, 4 digit saja wujud, tak ada masalah memang wujud. Cuma dalam kelas kita penatlah kalau semua digit kita nak belajar kan. So saya ambil 1 lebih, 1 kurang. Okay, yang pelapanan ni tadi kuranglah sebab tak ada 8 dan tiada 9. There's no 8 and no 9. So it's lesser than octal digits. Okay, kalau lebih digit-digit yang wujud kalau lebih okay, bermula dengan kosong, sifar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, lepas 9 kita pakai perwakilan yang special lah. Dia bukan 10 10 ni dah 2 digit dah ni, dah lain. Katakan kita ada berlebih bukan ada 10 digit macam decimal lebih
So kalau lebih biasanya kita gunakan perwakilan A, B, C. Ini bukan huruf ini nombor. Nombor A, nombor B, nombor C, nombor D, nombor E sampai nombor F. Berapa digit dalam ni? Ada berapa? 16. 16. So 16, nama saintifik untuk 16 adalah 6 is hexa, belas hexadecimal. Maksudnya nombor 16 lah, hexa is 6, hexagon, decimal is 10 perpuluhan tadilah, persepuluhan. So dia ada 16 per 16an ada 16 digit. Per 16. Oleh kerana digit dah semakin bertambah, jadi nombor jadi semakin panjang. Nombor jadi semakin panjang. Okey. Tadi saya dah ajarkan operasi aritmetik untuk desimal dengan oktal. Jadi yang ni saya nak terus bagi operasi aritmetik tambahlah. Okey. Okey, soalan saya adalah untuk operasi aritmetik tambah bagaimana kita boleh hasilkan jawapan 10? Ada banyak cara Okey, cuba nyatakan antara cara-cara yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan jawapan 11 lah, 11. Okey, apa dia antara jawapan yang ada? Cara yang ada. F tambah 1. 11. 11. 2. F tambah 2. F tambah 2 adalah 11. Okey, selain daripada itu, katakan kalau nak guna D. D tambah 4. D tambah 4. D tambah 4 dapat 11. Okay, lepas D ada E, 1, kemudian ada F, kemudian ada 10, kemudian 11. So tambah 4 lah. D tambah 4, 11. 7 campur berapa nak dapat 11? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 ke? Kalau tambah 9 jadi apa? 11, sorry. Kalau 9 11, jadi 10. kau tambah 9 jadi 10. So Tambah nak 10. tambah 9. Tambah berapa tadi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kan? 10. 10. Don't forget dekat sebelah F ni dia ada 10. Yang ni kita confuse selalu ni nak dapat 11, maknanya kena tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru dapat 11. Okay, ini nama dia hexadecimal. So dia panjang lagi Okay. Ini baru saya nak dedahkan dengan jenis nombor nanti kita akan main-main lagi dengan dia punya operasi tambah Itu lambat lagi lah. Okay. Itu yang kedua hexadecimal So the sequence of numbers starting with 0 until F for the first group. Maksudnya dia ada satu digit saja. Untuk digit yang lebih daripada 1, katakan 2. So untuk 2 dia bermula dengan 10 lah. Bermula dengan 10 sampai berapa? Untuk yang 2 digit ni, 10 sampai 99. Sampai kata 99 tu masih lagi tak keluar daripada yang persepuluhan desimal tadi, betul tak? So apa digit yang paling hujung, yang nombor yang paling hujung yang guna 2 digit? Kalau kata 99 dia masih lagi desimal. Kejap sir, you mean soalan sir tadi dalam hexadecimal ni ke? Ya. F. Sekejap. Ni teka-teki. F. Apa dia? FF. FF. FF lah. Itu digit paling hujung. Lepas FF kita ada, what is the number after FF? 1000. 1000?
FF ni bukan 100. 100 lah. Yang FF ni kan dia nombor, bukan nombor. Soalan saya adalah apakah nombor takhir yang guna 2 digit? Bukannya apakah nombor takhir yang bermula dengan digit 1. Kalau digit 1 dia akan habis dengan 1F dan dia bersambung dengan 20. So itu bukan soalan saya. Soalan saya apakah nombor selepas F. So selepas F ni macam 99 lah. Dia hujung paling hujung kan 99. So lepas 99 border ni penting, border ni macam ni tadi. Lepas 99 100 yang dekat atas ni yang decimal ni. Awak nampak tak bila saya highlight Microsoft Word ni? Guna mouse saya highlight, nampak tak? Nampak. So lepas FF kita ada 100 lah. 100. Okay, sebelum masuk, apakah nombor takhir sebelum masuk 1000? Triple F. Sama je konsep dia, sama lah macam decimal tadi. Decimal pun sama juga. Digit nombor takhir yang guna 2 digit is 99. Sebelum masuk 100. 100 ni pula nombor takhir yang dalam decimal nombor takhir yang menggunakan 3 digit dalam decimal adalah 99. Sebab apa? Sebab 9 ni kan paling hujung border. Ni penting, border ni. Border ni sangat penting supaya kita tak confuse. Sama lah macam hexadecimal tadi. Border dia F. Lepas F, dia kena combine nombor. So lepas F dia 10. Hujung sekali adalah FF. Dah habis FF ni maksudnya macam 99 lah. Masuk pula 100 sampailah triple F. Yang pelapanan ni tadi kita tak buat. Okay, kalau pelapanan pula, paling hujung 7, lepas 7 10. Apakah nombor takhir yang menggunakan 2 digit? Which is mula dengan 10, berakhir dengan 77. 77. Lepas 77 apa dia? Nombor apa? 100. 100. Digit takhir yang guna 3 digit, nombor takhir yang guna 3 digit? 777. 777. So nampak kan? Dia sama je, kita copy balik template atas daripada decimal kepada octal kepada hexa, sama saja. Sama. Kalau nampak apa yang saya sebut dia sama, maksudnya konsep tu sama, cuma perwakilan tu berbeza lah. Kalau decimal tadi sampai 9, so lepas 9 10. Kalau pelapanan octal sampai 7, lepas 7 10. Nombor-nombor yang ada digit 8 dengan 9 tak wujud. Kalau hexa pula dia dah terlebih sampai F. Jadi paling hujung nombor 2 digit FF lah sebelum masuk 100. So nak kira tu panjang lagi panjang. Macam tadi 7 nak dapatkan 11 kan 7 campur 10 11. 7 campur 10 baru dapat 11. Tadi kita buat contoh tadi untuk hexadecimal tadi. 7 campur 10 dapat 11. Tapi kalau dalam decimal nak 7 campur 10 dah jadi 17. Dia jadi lagi panjang. 7 campur 10 17. Kalau hexa tadi 7 campur 10 11. Jadi decimal jadi lagi panjang lah kan. Hexa ni jadi lagi pendek sebab dia ada bilangan digit yang banyak. So nombor jadi pendek. Nak sampai ke satu nombor tu dia lambat sebab dia kena lalu lagi banyak digit. So dia lambat lah. Kalau octal tadi dia cepat sebab digit dia pendek. Ada digit yang tak wujud. So umur awak lagi cepat habis kalau guna octal lah. Bukan habis, maksud saya umur awak lagi cepat tua. Lagi cepat tua kalau awak guna octal. Kalau awak guna hexa, awak lambat tua. Kalau guna decimal biasalah. Maksudnya decimal ni is our basic lah. Our basis is, our reference is decimal. Cara kita kira umur. Tapi kalau nak umur tu lagi cepat tua, kita guna octal lah. Kalau nak lambat tua, kita guna hexa sebab dia panjang. Macam tu. Okey, itu sistem nombor yang ketiga. Saya sebut tadi ada 4 sistem nombor kan dalam kelas ni. Yang terakhir adalah binary. Binary ni dia pelik sikit nombor ni. Sebab apa kita kena belajar binary? Sebab binary ni bahasa komputer. Nak belajar tentang komputer kena belajar 0 and 1. Jadi 0 and 1 ni lagi pelik lah. Taklah pelik sebenarnya. Okey je Okey, untuk buat nombor guna binary ni, okey, awak kena refer sequence yang ni. Saya tunjuk awak satu sequence. 2, 4. Saya pakai 8 saja jangan lebih-lebih pula nanti awak pening. Dah sequence ni kita kena ni lah.
kena refer kalau nak belajar tentang binary ni. Okay, binary. Digit yang wujud 0 dan 1 je 0 dan 1 je. Binary. Binary means dua, perduaan. So 0 is 0, 1 is 1. So after 1 ni macam mana kita nak buat nombor? Kan? Macam tadi kita dah couple kan? So yang binary ni nak couplekan dia macam mana? Kalau nak couplekan nombor, if you want to couple or to combine the binary digits, you need to refer to this sequence. Table ni table. So table ni starting with 0. Binary ni special, dia tak boleh terus buat macam hexa dan octal tadi Dia ni special sikit, kena ada special table. So 0, 1, 2, 200, 1, 201, 2, 2, 4, 20, start dengan 1, macam tu. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 2 campur 2, 4, 4 campur 4, 8, 8 campur 8, 16, 16 campur 16, 32, 32 campur 32, 64, 64 campur 64, berapa? 1, 134. 128. Kan 64 campur 64, 4 campur 4, 8, 6 campur 6, 12 kan? Betul tak? Betul. Okay, alright. Okay, ni kena refer lah untuk sistem binary ni. Dia lain sikit. Kalau hexa dengan octal tadi kita boleh tengok-tengok macam tu random je kan. Yang ni kena by table So untuk buat nombor selepas 1 ni 0, ini 1. Okay, 2 macam mana nak buat 2? Nak buat 2, saya tambah satu lagi kolom row dekat sini Okay, 0 ni sebab apa? Sebab starting of the numbers lah. 1 ni kita dapat sebab kita pakai 1 yang ni. So that's why kita wakilkan dengan 1. Okay, tak apa, tahu faham pun tak apa sebab dia baru nak start Okay, untuk wakilkan 2, dalam sequence ni kan, sini 2 yang ni 2. So nak dapatkan 2 kita pakai 1, 0. 1, 0. Bermaksud 2 campur yang ni kita pakai yang ni kita pakai 1 ni maksudnya kita pakai, 0 tak pakai. 0 kita tak pakai, 1 kita pakai. So kita pakai 2 dan tak pakai 1. So kita akan dapat 2 lah. So kita sambung ni dengan 1, 0 untuk hasilkan 2. Kalau tak faham juga tak apa, lepas ni kita buat 3. Okay, 0 dah ada, 1 dah ada, 2 dah ada, nak buat 3. Nak buat 3 kena pakai combination yang mana antara 8 combination ni? Nak buat nombor 3. Berapa campur berapa? Starting from right to left Okay, mana digit yang awak boleh gunakan untuk hasilkan 3? 1 tambah 4. 3. 1 campur 4 5. Ya, awak tanya adik awak kat sekolah, 1 campur 4 berapa? 1 tambah 2. 1 campur 2, 3. Jadi kita pakai yang ni. 1 campur 2. So 2 pun kita pakai, 1 pun kita pakai. So 2 campur 1, 3. So 3 adalah 1, 1. Nampak tak? Okay. 4. Macam mana nak dalam sequence of number ni, yang mana kita nak gunakan untuk hasilkan 4? 2. 4 dah ada kat sini kan? Terus ambil je. Terus ambil Terus ambil. So kita ambil 4. Yang ni kita tak pakai lah. Yes, 1, 0, 0. Yang ni kita kena letak kosong yang sebab kita start daripada kanan ke kiri. Dia macam tulisan kanan ke kiri macam tu. Dia bukan daripada kiri ke kanan ni, kanan ke kiri. So yang mana kita tak pakai sebelah kanan ni, kita kosongkan dia. Yang sebelah kiri ni tak apa, kita biarkan aja. Abaikan So 1, 0, 0 is 4. So 4 ni. Kita cuba lagi. Banyak soalan saya bagi ni dah 3 soalan dah ni. Okay, nak buat 5 macam mana? How to create 5? 101. 101. Dah pandai sikit dah. Bagus. 101, 5. How to create 6? 110. Habiskan sampai 10 7.
4 plus 2 plus 1 dapat 7. Okay, and then 8. Yes, 1000 adalah 8. Okay, setakat ni ada yang tak faham lagi ke? Kita sampai hujung dah ni. Saya nak 10 soalan je saya bagi. Sampai nombor 10 je. Ada yang tak faham lagi tak? Okey, tak ada Saya harap semua faham. Kalau tak faham suruh tanya ya, jangan tunggu-tunggu. Okey. Lepas tadi berapa? 8. Okey, 9. How to create 9? 1001. 1001 9. 1001. And 1010. habis. Okay, dan seterusnya lah. So this is binary number. So kita gunakan siklus ni awak kena hafal tak susah pun nak hafal Bermula dengan 1 and then dia punya the rest of the sequence tu dia gandaan saja. 2 lepas 1 campur 1 2, 2 campur 2 4, 4 campur 4 8, 8 campur 8 16, 16 campur 16 32, 32 campur 32 64, 64 campur 64 128. Kalau awak rajin lagi panjangkanlah 128 campur 128 256, 256 campur 256 512, 512 campur 512 1024, 1024 campur 1024 2048. Dia boleh panjangkan lagi sampai ujung, sampai infinity lah. Okey. Tapi dalam kita tak panggil dia binary table, kita panggil dia okey, soalan tu dia high level table asas dia asas 2 base 2 base 2 table base 2 base 2. Sebenarnya nombor decimal pun ada base, dia ada table dia sendiri tapi kita tak guna sebab kita dah biasa sangat guna nombor decimal dekat atas ni dalam hidup kita. So kita terlupa nombor ni juga sebenarnya. Setiap nombor dia ada base. Saya juga nak cakap yang decimal tadi base 10 base 10. Yang 8 tadi base 8. Yang 16 tadi base 16. Yang binary ni base 2. Sebenarnya kan semua sistem nombor ni dia ada jadual, cuma kita tak pakai, especially untuk nombor decimal. Sebab kita dah terlalu biasa guna, so kita take it for granted. Okay. Apa jadual untuk nombor decimal Ni just nak just sembang-sembang santai, bukan nak masuk exam pun, sebab saya nak faham konsep. Bila faham konsep, pusing lah ikut mana pun, awak akan dapat jawapan. Okey. Ini yang untuk binary ni tadi. Okey, macam mana boleh dapat satu base 2 table ni? Satu ni terhasil daripada 2 kuasa kosong. 2 and the power of 0. 2 kuasa kosong 1. Kenapa pakai 2? Sebab dia base 2. Base 2 2. Okey, 2 ni diperolehi daripada 2 kuasa 1. 2 kuasa 1 adalah 2. Tak masuk exam jangan risau, tapi nak bagi awak faham konsep je. Ya Allah, tengok tu dia nakal sangat ni. Kenapa dia besar? Nakal betul. Tu. Okey, nak dapatkan 4 bagaimana? 2 kuasa berapa? 2 kuasa 2. Dia besar juga. Nak dapatkan 8? 2 kuasa? Ulang balik je. Sini start dengan kosong kan? Kosong. Awak tengok pattern. 3. 2 kuasa 3. Kita dapatkan 16? 2 kuasa 4. 4. Matematik ni kan sebenarnya kan korang tak payah fikir pun. Dia pasal pattern tau. Saya ada student maths dekat sini. Mathematics ni all about pattern sebenarnya. Macam tadi awak confused kan. Awak diam lama kan. Saya faham kenapa awak diam lama. Sebab awak memikirkan macam mana 2 kuasa berapa nak dapat 8 ni. Sekarang adalah keluar kalkulator. Ada yang guna jari. Semua benda keluar nak kira kan. Actually, it's not about calculation tau. It's about pattern. You nampak dekat depan ni. Dia ada 0, 1, 2. And then dia follow je. 3, 4. So next apa agak-agak?
5. 2 + 5. Yes. So tak payah guna pengiraan pun sebenarnya. It's all about pattern. Kuasa 5. Okay. And then next. 2 kuasa 6. And then the last one is berapa? 7. And again 128 ni ataupun 2 kuasa 7 ni bukan nombor yang terakhir lah. Dia ada banyak lagi. Cuma kita nak limit in our class lah. Kalau panjang sangat tak habis kan. So kita limit sampai 2 and power of 7. So this is the sequence how we get 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 1 to 8 yang dinamakan sebagai jadual base 2 tadi. Base 2 table tadi. Ni soalan kawan awak tadi. This is why we call it as base 2 table. Benda ni tak pelik sebenarnya. Kita mark macam pelik macam kita baru belajar hari ni sebenarnya. Kita baru belajar base 2 table. No, sebenarnya bukan baru belajar. Kita dah lama tahu benda ni. Cuma kita tak praktis. Okay, kita ambil nombor desimal tadi. Nombor desimal dia berkenaan dengan nilai kedudukan digit. Nilai kedudukan digit. So katakan kita ada nombor, katakan nombor desimal ni ada, katakan nombor desimal yang kita nak, yang kita ada adalah katakan 25. 25 ni base 10. Base 10 ni maksudnya base tulis macam ni. Maksudnya ini adalah desimal lah. Cara nak tulis cara nak tulis dia 25 base 10, 25 base 10. Ada kecil 10 dekat bawah tu. Kalau octal buat 8 lah bawah tu 8. Kalau octal tulis macam ni. Ni maksudnya octal. Dalam sistem nombor yang kita tulis 25 ni dia tak ada 27, dia tak ada 28, dia tak ada 29. Kalau you tulis macam ni 16, maksudnya dalam sistem nombor ni dia ada sampai 20F. 25, 26, 27, 28, 29, 20A, 21, 20B, 20C, 20D, 20D, 20E, 20F. Sampai tu. Sampai macam tu So ini kalau 16 lah. And back to our topic tadi, kita nak pakai nombor desimal, nombor yang biasa kita guna. So 25, macam mana nombor 25 ni dihasilkan? Kita selalu take for granted sistem desimal ni, kita pakai, kita terlalu advance sampai kita terlupa konsep. 25, kedudukan 5 ni sebenarnya adalah 10 kuasa kosong. 10 kuasa kosong. Yang ini 2 10 kuasa 1. Sama juga macam ni tadi lah, binary tadi ada 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Sama juga di sini dia ada 10 kuasa 2, 10 kuasa 3, 10 kuasa 4. Sama je table ni. Ni tak masuk exam again, ni tak masuk exam, just to introduce to you the concept of numbers. Nanti senang nak belajar in the next nanti Ni tadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Macam mana terhasilnya nombor 25 tadi? 10 kuasa kosong 1 So 1 kali 5 adalah, kejap dekat sini kita ada 10 kuasa kosong 10 kuasa kosong adalah 1 kali 5 dapat 5. 10 kuasa kosong kali 5 so kita nak pakai 5 dekat atas ni, so kita dapat 5. 2 ni nilai dia bukan 2 biasa-biasa 2 ni 10. 2 ni is a combination of 2 digits. Yang 5 ni tadi dia punya group dia lain dengan 2. Walaupun nombor dia 1, 5, 2 kan tak asing kan? Kita asingkan dia, tapi 5 ni dia dalam group yang ada 1 digit saja. Yang 2 ni dia dalam group lain. Group dia group yang ada 2 digit. So kita pakai 10 kuasa 1. Dia lain-lain dia sama tapi tak serupa. Tu dia. So 10 kuasa 1 kali berapa? Tadi berapa? Ni tadi kali 5, jadi kali berapa? 2. 2. So jawapan dia adalah 20. 20. So 20 tambah dengan 5, kita akan dapat 25.
Macam tu. Dah ke bawah pula. Itu konsep nombor sebenarnya. Kan dapat 25. So maknanya sama je macam konsep dekat atas ni tadi. Yang ini, tadi kan kita nak dapatkan nombor 3 tadi kan. So macam mana nak dapatkan 3 guna base 2 table ni? Dapatkan 3 kan, 3 tadi 1 kan, 2 campur 1 kan. So 2 kuasa 1, 2 kuasa 1 kali, kalau pakai kita guna 1 kalau tak pakai nombor tu kita guna kosong. Jadi kali 1 lah. 2 kuasa 1 kali 1 adalah 2. Ini untuk buat 3 untuk buat 3 dalam binary. Kenapa kan? Tadi awak dah jawab kan nak buat 3 ni. 3 yang mana? Yang ni 3 1 1 kosong 2 1 0 3 1 1. So macam mana dapat 1 1 untuk 3? Sebab kita pakai 2 ni kita pakai. So 2 kuasa 1 kali 1. 1 ni kenapa kita tulis 1? Sebab kita pakai. Kalau tak pakai kosong Sekarang kita buat contoh yang mana tak pakai. So 2 kuasa 1 kali 1 tambah 2 kuasa 1 kosong kali 1. Tak pening pun sebenarnya tak pening pun. Tak apa, tengok slow-slow 2 kuasa kosong kali 1 berapa? 2 kuasa sifar kali 1 berapa? 2 kuasa sifar berapa? Ni jawapan dia dekat atas ni 2 kuasa sifar 1, 2 kuasa 1 2, 2 kuasa 2 4, 2 kuasa 3 8. Pattern tadi pattern. 2 kuasa 4 16, 2 kuasa 5 32. Jadi 2 kuasa kosong ni berapa? 1. So 1 kali 1? 1. 1. Okey, tambahkan yang ni. 2 tambah 1. 3. That's why 1 1 ni 3. Konsep dia sama macam base 10 punya table. Okey, tadi saya dah janji nak buat contoh yang kosong macam ni dua-dua pakai darab 1 dengan darab 1. Katakan kita nak buat 4 ataupun 5 lah 5 101 adalah 5 0 1 2 3 4 5. Jadi 101 adalah 5. Kenapa dia 101? Sebab yang ni kita pakai, yang ni kita tak pakai, yang ni kita pakai. Betul tak? 4 campur 1 5 kan? Jadi yang ni kita tak pakai. Kalau tak pakai kita buat kosong. 2 kuasa 1 kali kosong adalah kosong. Okey, dekat depan ni kita pakai. Okey, yang ni agak-agak kita nak tulis apa ni dekat depan ni? Berapa kuasa berapa kali berapa? Okey, nak tulis apa kat sini? 2 kuasa 2 kali 1. 2 kuasa 2. Kenapa 2 kuasa 2? Sebab kat sini kan, kita dah pakai peringkat sini dah ni. 2 kuasa 2 kali 1. Kenapa kali 1? Sebab kita pakai. Kita pakai yang ni kita pakai Yang ni kita tak pakai kita kali kosong. Yang ni kita pakai kita kali 1. So 2 kuasa 2 kali 1. Jawapan dia adalah 4. So 4 campur kos. Ni 4 4. Mana kali nak buat ni? 4 campur kosong campur 1. Berapa? 5. Itu konsep nombor sebenarnya. Dia ada nilai kedudukan digit. Lagi jauh grup digit tu, dia grup dia lain Macam ni tadi dalam grup 2 kuasa 2 digit yang ketiga ni. Ini dalam grup 2 kuasa 1. Sama juga macam tadi. 5 ni grup 10 kuasa kosong. 2 ni grup 10 kuasa 1. Grup dia berbeza. So sebenarnya table ni ada je, sebab kita tak pakai. Itu satu yang saya perasan yang kita take for granted. Yang kedua, teknik menulis nombor Saya adalah anak-anak saudara saya belajar dengan saya baru darjah 1, darjah 2 kan. Macam mana kita nak bezakan budak kecil darjah 1, darjah 2 buat operasi tambah, sama ada dia menghafal ataupun gunakan teknik. Hafal tak jadi masalah, tapi teknik tu lebih penting. Sebab kalau hafal ni, kita ada limitation of remembering something. Kita ada limit kan. So that's why kita belajar guna teknik.
Hafal pun boleh kalau betul-betul macam Albert Einstein. Kan. Memang power lah. Otak dia memang besar gila kan. Sangat besar. Okay. Let's say, sekejap. Macam mana kita nak tahu budak kanak-kanak, apa ni? Astagfirullahaladzim. Sekejap Okay, katakan saya ambil ni tadi Saya ambil jadual ni lah. Macam mana nak tahu kanak-kanak yang baru nak belajar matematik, aritmetik ni kan, dia menghafal ataupun dia gunakan teknik. Okay, saya bagi contoh, saya bagi nombor besar sikit. Okay. Ini berkait dengan cara dia menulis sebenarnya. Kita boleh baca dekat situ. Katakan 8 campur 3. Okay, 8 campur 3. Saya guna satu lagi lah. Saya guna 2 digit lah. Oh sorry, 1 pun boleh, senang. Okay. 8 campur 3, jawapan ni 11. Kalau budak tu menghafal, dia akan tulis macam ni. 1, 1. 1 depan, 1 belakang. Itu kalau dia menghafal. Kalau dia berdasarkan teknik, dia tulis daripada belakang ke depan. Dia tulis 1 dekat sini, baru 1 sini. Itu dia faham teknik. Teknik ni berkait dengan kedudukan nombor lah. Kedudukan nombor 1 dekat sini dia grup lain. Ini grup yang 2 digit ni. 1 yang dekat sini grup 2 digit. 1 dekat sini grup 1 digit. So kita kena mulakan dengan 1 digit. Sebab 2 digit tak boleh wujud tanpa 1. Sebelum datang 20, dia kena ada 9, dia kena ada, sebelum nombor 2 digit lah, 10, 11, 12, 13, 14 dan seterusnya, dia kena ada nombor first digit dulu, 1 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Dia meningkat perlahan-lahan. That's why dalam di sini tadi, dalam jadual ni tadi, kita bermula daripada kanan. Sebab nilai nombor tu sebenarnya bermula daripada kanan. Tak kisahlah sistem nombor apa pun, dia bermula daripada kanan. Jadi teknik budak yang menulis, budak-budak yang baru nak kenal nombor, daripada situ kita boleh tengok cikgu tu dia mengajar teknik ke ataupun dia mengajar hafalan. Itu cikgu punya part lah. Murid punya part, sama ada dia faham sebab menghafal ataupun sebab dia menggunakan teknik. Sebab kita ni manusia, kita ni mula-mula kita hidup, masa kita baby, kita tak gunakan arithmetic part dalam otak kita. Kita banyak observe. Budak-budak banyak observe, dia tengok apa. Satu orang kata kanak-kanak ni, kalau kita nak jadikan dia orang baik, dia kena bercampur dengan mak ayah, kena jadi baik dulu. Kena cakap yang baik-baik, kena buat yang baik-baik. Sebab apa? Sebab baby ni dia copy. Dia observe and copy. Dia tak tahu, dia tak boleh analyze, dia tak boleh nak menakul apa in English, dia tak boleh nak apa ke nama ayat, saya tak ingat, tapi dia tak boleh nak justify benda tu baik atau buruk. Dia tak mampu lagi nak guna otak dengan penuh. Jadi dia observe dulu, sakit tak sakit. Kadang-kadang budak dia pegang api, kita marah kan, dia jangan pegang api tu. Marah, bukan kita sepatutnya jangan marah, kita larang dia sebab kesan dia adalah sakit. Macam tu. Jadi benda tu memang normal, lumrah. Jadi sama juga dengan bila nak mulakan otak, bila mula nak gunakan otak untuk aritmetik, sepatutnya kan macam ni, 23 campur 74. Kita akan buat belah sini dulu kan. 7 campur 3 10, 4 campur 2 8. Kita akan guna yang sini, yang kanan ni dulu. So kita tulis kosong, sifar. Kemudian kita carry 1 dekat atas ni, ada 1, and then 1 plus 2 plus 4. Jadi 70. Itu baru teknik. Kita tak terus tulis 70 macam tu. Ada setengah budak bila dia hafal, dia dah biasa nampak nombor ni. Mungkin dalam buku latihan dia biasa keluar digit macam ni. So dia terus tahu 70 macam tu. Dia tulis daripada depan ke belakang. Itu hafal. Hafal. Jadi kita nak critical thinking, kritis Kita tak nak hafal. Hafal tu perlu macam formula. Kena hafal lah. Kita kena tahu apa yang nak guna. Tapi dalam teknik tu, teknik kena ada. So apa yang kita hafal, kita guna dalam teknik. So back to our topic, that is why nombor-nombor yang kita guna sebenarnya bermula daripada kanan ke kiri. Sa kepada puluh, ratus, 10,000. Jadi panjang penerangan saya, soalan ni mudah tadi. Pasal apa nama table kan. Okay. Sebab apa saya nampak daripada soalan tu, saya faham, memang macam tu lah manusia kan. You all nampak jadual ni macam jadual yang baru lah untuk you all. Macam
baru, new table for you. Actually it's not the new table. Kita ambil daripada, kita cuma buat table daripada benda yang kita dah ada. So yang bawah ni saya tunjuk contoh lah. Saya tunjuk contoh macam mana kita buat table daripada nombor yang kita dah ada. Nombor yang kita dah ada ni maksudnya nombor desimal lah, nombor yang biasa kita guna. So dia bermula daripada kanan ke kiri. So samalah konsep untuk semua nombor, octal ke, hexadesimal ke, semua daripada kanan ke kiri. And then nilai kedudukan digit tu ataupun ni nombor-nombor ni kita dapat daripada mana? Dapat daripada ni 200, 201, 202 sampailah bila-bila pun. Kalau desimal 1000, 1001, 1002 seterusnya. Kalau octal 800, 801, 802 dan seterusnya. Kalau hexa 1600, 1601 dan seterusnya. Itulah konsep nombor. So ada apa-apa nak tanya setakat ni? Mesti korang terfikir kan, ada kaitan tak antara nombor dengan nombor ni? Memang ada kaitan pun. Ada teknik dia macam mana kita nak kaitkan nombor-nombor ni. Maksud saya macam tadi kan, macam mana kita nak hasilkan 5 dalam bentuk binary. So awak dah buat perkaitan dah sebenarnya tu. Macam mana nak kaitkan 5 asas 10 dengan 5 asas 2. So kita gunakan table macam ni lah. Macam tadi 5 asas, macam ni tadi 5 asas 2, so kita buat pengiraan macam ni. So andaikan ada soalan yang mengaitkan desimal dengan binary, mudah saja katakan soalan dia dapatkan perwakilan desimal bagi 101 asas 2. Ni kita nak kaitkan dua-dua nombor ni, desimal dengan binary. Apa dia punya teknik? Teknik dia macam ni lah. Saya copy balik yang atas tadi. Ini teknik dia. Cuba ni kita ubah sikit lah sebab tak nak confuse. Ini dua kuasa-kuasa ni kita buat dekat belakang. Satu ni kita ambil daripada sini lah. Sini satu. So kali ni. 2 kuasa 2 campur dengan kosong kali yang saya ajar awak ni teknik semuanya ni. Semuanya teknik. Dia bukan hafal, dia teknik. Okay. And 1 kali ubah kedudukan saja sebab nak bagi nampak kemas tu je. Jadi dapat, inilah teknik nak convert binary kepada desimal. Kita guna darab. 1 kali 2 kuasa 2, 0 kali 2 kuasa 1, 1 kali 2 kuasa 0. So kita akan dapat 4. 2 kuasa 2, 4. 4 kali 1, 4. Campur 0. Campur 2 kuasa 0, 1. 1 kali 1, 1. So kita akan dapat 5. Dah settle satu teknik. Ini teknik pertama yang awak kenal dalam kelas ni, which is teknik untuk conversion teknik for binary into decimal. So bila dah belajar tentang ni, alang-alang dia mesti ada couple kan, conversion from binary to decimal, dia mesti ada sebaliknya, dia punya complementary, which is decimal to binary. So apa teknik dia? Teknik dia bahagi. Oleh kerana yang tadi darab, yang ni bahagi. Kita ambil juga soalan yang sama, senang nombor yang sama. Boleh buat comparison. Kita dapatkan perwakilan binary bagi 5 asas 10. Kita pakai nombor yang sama. So apa teknik dia? Kalau tadi darab, yang ni bahagilah, matematik kan? Okay. So nak bagi macam mana? Kita guna yang ni. Dia panjang ke bawah ni. Ni semua teknik yang awak kena gunalah dalam exam ke, nak buat calculation ke apa-apa, ni semua kena ada table-table ni.
5 border Okay. 5 bahagi 2. Sebab apa bagi 2? Sebab nak tukar kode binary. 5 bagi 2 berapa? Kita akan dapat 4. Okay, 5 bagi 2 dapat 4, balance 1 kan, dia ada baki 1. So baki kita tulis dekat sini. Okay, baki 1. Alamak. So 5 bahagi 4 kita buatlah ni. Saya tunjukkan balik dia punya border ni, pening kepala. Macam tu 5 bahagi 2 dapat 4, baki 1. So nak check balik macam mana? 4 5 bahagi 2 kali 2 dapat 4. 4 campur 1 dapat 5. So 5 bahagi 5 dapat 2, 4 pula. 5 bahagi 2 dapat 2. So balance dia 1. So 2 bahagi 2 dapat 1. So ada balance tak? Nak check balance ada atau tidak, kita darablah balik. 1 kali 2 kita dapat 2. So no balance. Bila no balance is balance is 0 lah. And then the last one, 1 divided by 2. 1 bahagi 2 dapat berapa? Dapat 1 benda nak bagi 2 orang kan? So dia ada kosong dekat sini. Kosong. Dia tak ada point-point 0.5, 0.5 tak ada Dia nombor bulat terus. 0 kali 2 adalah kosong. So 0 campur 1 adalah 1. So balance dia 1. Okay, so ulang balik Macam mana nak dapat perwakilan binary bagi 5 asas 10 So 5 bahagikan dengan 2, kita akan dapat 4. Okay, nak tahu balance dia berapa? Senang je. Kita darabkan balik ni tadi, 2 kali 2 kita dapat 4. Tak cukup 1 kan? So 1 tu jadikan balance. So dapat 5. And then 2 divided by 2, kita dapat 1 lah. So nak check balik, 1 kali 2, 2. So perfect. Dia tak ada balance. So 0 lah. And then 1 divided by 2, tak boleh nak divide kan? So kita kosong lah. Tak boleh nak divide 0. And then 0, kita check balik. 0 times 2 is 0. 0 plus 1, we get 1 here. Jadi jawapan dia adalah, kita baca yang ini daripada sini, kita baca yang biru ni dulu. Kita baca yang sebab warna biru lah. Kita baca daripada biru ke atas. Ke atas ni kita buat warna orange. So kita akan dapat kosong berapa? Biru is kosong, orange adalah 101. 101 asas 2. Ini jawapan dia. 101 asas 2. Okay. Samalah macam tadi yang ni 5 tadi 5 atas ni tadi 101 kan. Tapi beza dia yang ni 101. Yang ni 010. Sebenarnya sama je. Sama je sebab kosong kita tak pakai kan. Nak tulis macam ni pun boleh, tak ada masalah. Nak tulis macam ni pun boleh. Dua-dua membawa maksud yang sama sebab kosong tak membawa nilai. Untuk kosong yang pertama lah, kosong yang tengah-tengah ni tak boleh buang, yang ni bawa nilai. Ini bila buang jadi 3 ni. Dia tak jadi 5, dia jadi 3. Kalau tambah ni dia jadi 5. So kalau ikut bacaan tadi, biru kepada orange, kita dapat 010. Tak ada masalah. Kosong dekat depan ni penting untuk nombor negatif nanti. Dari perwakilan negatif positif, yang tu kita akan pakai 0 dengan 1 dekat depan. Yang tu fikir kemudian. Don't think it now. Sekarang apa saya nak beritahu, awak letak 0 dekat depan, sama nilainya kalau awak tak letak 0 dekat depan buat masa inilah. So jangan confuse lah. Kenapa 5 dekat atas ni 101? Kenapa 5 dekat bawah ni 0101? Jawapan dia dua-dua boleh. Sebab 0 di depan tak membawa sebarang nilai. Okey. Itu saja untuk hari ini. Jadi ada apa-apa soalan tak nak tanya saya? Kalau tak ada soalan, kita nak simpulkan apa yang kita dah belajar ini.
Lupa saya nak rakam. Ada yang rakam tak kelas hari ni? Allahu Akbar. Siapa yang tak masuk macam mana ni? Okey, jom kita buat kesimpulan. Kalau tak ada soalan, ada soalan tak? Tak ada. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti paskan pada saya ya, saya nak upload dekat My Guru. Boleh, mana-mana pun boleh. Saya nak link je. Okey, ada apa-apa soalan lain? Kalau tak ada, kita buat kesimpulan. Awak boleh agak lah ya, boleh agak apa lagi kita akan belajar in the future ya. Macam hari ni, teknik ni hanya teknik binary kepada decimal dan decimal kepada binary. So of course ada binary kepada octal, binary kepada hexadecimal, dan of course ada hexadecimal kepada binary, ada octal kepada binary, dan of course ada decimal kepada octal, decimal kepada hexadecimal, dan of course ada hexadecimal kepada octal, octal kepada decimal. Dan of course ada octal kepada hexadecimal dan hexadecimal kepada octal. Tengok. Saya dah boleh hafal dah apa yang you akan belajar So maknanya itu yang akan kita belajar next Saya ulang balik Macam tadi kita dah belajar dua binary kepada decimal dan decimal kepada binary. Dia mesti ada couple. Maksudnya daripada binary kepada decimal kemudian patah baliklah decimal kepada binary. That one is the first one. And then of course in the future binary to octal mesti ada. Binary ni basic untuk kelas ni memang kena belajar sebab binary ni bahasa komputer kan. Octal ni pula tadi nombor yang kurang daripada 10 digit. Hexa ni pula nombor yang lebih daripada 10 digit. So of course ada semua-semua ni So binary kepada decimal dah ada, nanti binary kepada octal, kemudian binary kepada hexa. Habis. Kemudian patah ke belakang balik. Decimal kepada binary dah belajar. So in the future octal kepada binary pula. Lepas tu hexa kepada binary. Habis part binary. Kemudian part decimal pula. Mesti ada decimal kepada binary kita dah belajar dalam binary kepada decimal tadi. Cuma kita nak tambah lagi binary kepada octal, kemudian decimal kepada octal dan decimal kepada hexa. Kemudian dia patah belakang balik, octal kepada decimal dengan hexa kepada decimal. Selesai. Itu dah dua part dah tu. Satu tadi based on binary, the second part based on decimal, and the last part based on just two system number. Diorang ni je yang kita tak tukar lagi, which is octal to hexa and hexa to octal. Habis. Tu teknik-teknik yang ada. Basically teknik ni dia copycat je. Copycat Kalau awak tak percaya, awak cubalah nanti. Tadi kita dah belajar kan binary kepada decimal guna kaedah darab macam ni. Decimal kepada binary guna kaedah bahagi. So kalau you rajin lah kan, boleh je kalau nak tengok, nak tukar binary kepada octal dengan binary kepada hexa. Binary kepada octal dengan binary kepada hexa. Sama juga hexa kepada binary dengan octal kepada binary. Konsep dia sama. So you boleh try lah kalau nak try. Kalau tak nak try tak apa, next week kita akan belajar juga. Tak ada masalah pun. Okay. So itu yang kita nak belajar yang telah kita belajar pada hari ini. Jadi kalau tak ada soalan, jom kita simpulkan sama-sama daripada atas sampai bawah. Okay. Apa yang you all boleh bagi tahu saya kan, maklumkan pada saya apa yang you all dah belajar pada hari ini. Saya harap adalah masuk sedikit, jangan tak masuk langsung duduk depan komputer tengok je saya bercakap. Dengar je saya bercakap. Langsung zero. Janganlah macam tu. Penat saya bercakap sebab saya dapat gaji untuk mengajar awak kan. Tiba-tiba awak tak nak dengar. Rugilah kan. Rugilah awak bayar kan. Awak bayar yuran. Tiba-tiba awak masuk kelas awak tak dengar. Rugi sangat. So rugi. So make use of it Make use of it. Jadi apa yang awak faham pada bahagian yang atas ni? Ni mesti berdebar kan, tak tahu nak cakap apa kan. Tak apa, cakap je apa-apa. Saya santai.
dia bila awak jawab tu saya lebih bersemangat untuk sambung kelas ke minggu-minggu berikutnya. So macam wah bagusnya student saya. Macam tu. Kalau awak tak jawab kan saya macam alamak tak syoknya. Dia macam tu. Dia tak faham lah. Macam tu kan. Okay, apa yang boleh awak simpulkan hari ni? Tak banyak, buatlah seorang satu ke seorang dua ke. Okay. So daripada ayat awak tadi saya faham, okay, hari ni awak dah realise sebenarnya ada banyak sistem nombor ada banyak sistem nombor selain daripada desimal. Jadi yang cuma yang sentuh dalam kelas kita ni ada 4 saja. Satu yang kurang daripada 10 digit which is octal. Satu kita nak tengok apa akan jadi kalau lebih digit which is hexa. Satu lagi binary kita belajar sebab komputer itu berkomunikasi menggunakan binary. So ada 4 lah yang kita belajar dalam kelas kita in context lah. Okay, bagus, ada 4 sistem nombor. Okay, lagi apa lagi yang selain daripada itu apa lagi? Doktor, kita boleh convert sistem nombor seperti decimal kepada binary. Yes, kita boleh convert all system number from one system to another system. Dia ada berkaitan. Tekniknya sama. Sama kalau dia kena darab dengan bahagi saja. Cuma beza, satu darabkan dengan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan seterusnya. Yang bahagi pula, bahagi dengan 2 kan. Itu yang kita buat tadi lah. In the future, kita akan belajar darab dengan 16 kuasa 0, 16 kuasa 1, 16 kuasa 2 dan seterusnya. 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 dan seterusnya. Dan kita juga akan belajar bahagi dengan 8 dengan bahagi dengan 16. So boleh, ini semua teknik lah, teknik untuk conversion je. Kita nak kaitkan from one system to another. So tak perlu fikir terlalu complicated ataupun langsung tak ada had. Had dia itu saja. Jangan fikir complicated sangat. Okay. Hari ni dah belajar satu teknik lah. Conversion tadi binary to decimal and decimal to binary. Okay. Lagi? Ada berapa digit dalam setiap sistem nombor ni? Ini pun penting juga. Berapa digit dalam setiap sistem nombor? Okey. Ya, betul. Okey. Okey. Banyak ada 2 Okey, dalam keempat sistem nombor ni, nombor apa yang paling sistem mana yang paling lambat untuk habis? Lambat habis mengira. Hexa. Yang paling cepat habis? Octa. Binary. Binary. Octa tadi kalau nombor binary lebih pendek daripada octa sebab dia ada 2 digit dia, 0 dan 1 je. Okey. Bagus. So sistem nombor. Okey, apa sequence base to table tadi? Apa nombor-nombor yang ada dalam sequence base to table? Sebab ni kena hafal sebenarnya sequence ni supaya senang awak nak buat kira-kira. So what is the sequence that we have? Base 2. Ya. Okay, yang ni kena hafal table sequence ni kena hafal sebab nanti bila kita dah hafal, kita bolehlah apply teknik. Teknik tadi conversion tadi. Kalau dah hafal senang kan macam ni, katakan yang ni kan. Katakan awak dah hafal. So 2 kuasa 2 awak dah tahu dah 4. So terus tulis 4. Kalau 2 kuasa 1 dah tahu dah 2. So 2 kuasa 0, kosong. So terus boleh. So tak perlu lagi nak kira sebab dah hafal kan. Yang ni nampak simple. It look easy because it is base 2. How about if it is base 16? Saya sebut tadi kan ada yang 16, ada yang kalau octal 8. 16. Kan kena hafal So nanti awak hafal lah sequence untuk
base 2, base 8 dengan base 16. Normally kalau base 2 sampai 8 lah you all kena hafal. Kalau base 8 ni make it 5 pun dah cukup. Tak perlu sampai 8 sequence, 8 digit dalam sequence. Macam ni tadi 8 kan? Yang ni kan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk course base 2. Kalau untuk base 8, awak hafal lah sampai 5 digit cukup lah. 5 ni kan 6 pun tak apa. Untuk yang 16 awak hafal lah sampai 5 digit sampai sini. So 16 start dengan 1 lah, 16.00 1 1, 16, 32, 64, 128 macam tu. So boleh hafal lah tu 10 pun 10 senang nak hafal kan. 1, 10, 100, 1000, 10,000 senang So hafal lah table tu. Hafal tu penting sebab nanti bila awak nak guna teknik lagi cepat. Kalau awak tak hafal yang tadi tu, awak guna teknik tu nanti jadi lambat. Tu je beza, nanti masa tak cukup lah dalam exam. Macam tu isu dia. Okay, so make sure you all hafal fakta dan juga tahu guna teknik. Okay. Dalam apa-apa juga course ni saya nasihatkan, dalam apa-apa juga course yang mana melibatkan praktikal, okay, make sure awak hafal fakta dan hafal teknik. Kalau macam paper titas ke yang tu banyak hafal sebab dia ayat kan, dia tak ada teknik. Mungkin teknik yang boleh kita maksudkan yang kita boleh guna dalam kursus-kursus yang membaca ni, teknik tu merujuk kepada teknik menghafal. Bukan teknik mengguna, teknik menghafal. Macam course yang mengira macam ni, dia ada teknik menghafal dan teknik so dia ada hafalan dan juga teknik mengguna. Macam tu. Normally senang je kalau yang mengira-mengira ni, awak kena banyak hafal nombor. Hafal lah nombor tu banyak-banyak tu. Tampal lah formula dekat tepi dinding. Saya dulu masa di matrix terkejut jugalah tengok paper calculus lah, all the polynomials or whatsoever kan. Dulu kat sekolah at maths macam dah susah sangat. Masuk university, lagi banyak formula dia. Jadi what I did is I just tampal formula dekat sebelah bantal atau katil kan. Sebelah katil di dinding tampal. So bila kita selalu tengok, kita senang hafal sebab kita dah nampak familiar dengan that kind of ayat kan. Kita automatik akan ingat balik. Bukan ingat tu sebab kita macam mana kita visualize, kita tengok, kita letak depan mata masa bangun tidur, bukan sebab kita nak hafal nombor-nombor ataupun objek-objek ataupun elemen-elemen penulisan tu, bukan itu maksud dia. Kita tampal tu sebab kita nak tengok rupa dia. Kita cepat hafal rupa kita observant kan. Kita akan bila dah biasa nampak macam lampu lah, merah kuning hijau, lampu isyarat. Kita biasa nampak nombor tu. That's why bila kita katakan ada satu lampu isyarat, dia buat hijau, kuning, merah, mesti awak akan nampak awkward. Awak akan nampak, kenapa lampu tu macam tu? Bukan sebab awak hafal nombor lampu lepas merah, hijau, kuning, lepas kuning, hijau, tak. Bukan sebab hafal, tapi sebab awak dah biasa tengok. Bila biasa tengok, bila ada something yang different from normal, you will look, benda tu nampak awkward. Same goes to formula. Bukan sebab awak nak hafal nombor yang pelik-pelik tu, kuasa and all small things kan. Tak, bukan. Sebenarnya awak letak depan mata sebab awak nak tengok rupa dia. Bila awak nampak macam formula pelik sikit muncul, awak automatik awak akan cakap, formula ni salah ni. Salah sebab awak tak biasa tengok. Bukannya salah sebab awak pandai, tak. Itu yang kita salah faham lah. Kebanyakan daripada kita ingat kita pandai bila kita boleh cakap formula salah. Sebenarnya bukan pandai, tapi sebab dia unfamiliar with our eyes, to our eyes. Kita jarang tengok formula, macam pelik, biasa tengok lain, sekarang nampak lain. Tu yang kita salah tu. Orang yang tak faham, dia kata kita pandai. Itu sebenarnya membezakan orang yang tahu student yang tahu teknik belajar dengan student yang tak tahu teknik belajar. Kan dah rugi. So saya harap you all boleh sekolah paper ni dan paper-paper yang lain. Okay. So itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi for the next time. Okay. See you. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.